ورسوله بهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وحياء الأغيار وبالله باب اليسار وبالله باب اليسار وبالله باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار وعادة عن الله الأخبار. Yang saya hormati Tuan Imam siswa kita, dan tuan-tuan saudara dengan masa duduk ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Allah SWT masih lagi menggerakkan menggerakkan jantung kita, dan Allah masih lagi menunjukkan kita darah yang paling di seluruh tubuh, dan Allah masih lagi mengatur rasa kita, bermakna kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling kadang-kadang orang tak sadar, nikmat kan, hidup itu nikmat juga. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Imam baca tadi kan, rakaat yang pertama Imam baca summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian adakah kau mengetahui bahawa nikmat yang bagi kau sedar tak? Allah hanya kita kan sedar kan? Kadang-kadang kita tak sedar nikmat hidup ni. Orang hidup sajalah kan, nikmat hidup yang Allah kurniakan kepada kita, ya Allah dapat dekat kan. Dan hidup pula tu Allah kurniakan nikmat yang bermacam-macam nikmat lagi pula. Kita nak makan nikmat selera. Nikmat ada selera tu kan. Kalau tak ada selera, walaupun sodap tahu di depan, ayam panggang ko, sate kajang ko, kalau selera tak ada dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hantar mayu. Tak ada rasa kan. Tapi kita tak sadar bahawa nikmat yang Allah bagi pada kita tu kadang-kadang kita tak sadar. Nikmat selera ni. Jadi kalau kita nak makan, kita cetuskan dulu. Bukanlah adab yang sebenarnya nak makan lah. Bagai-bagai nak makan, bagai nak ibadat, bagai tangan zikir. Tak tu tak jadi zikir dah. Zikir tu terbagi kepada tiga tadi. Zikir qauli, fi'li, dan zikir qauli, zikir Allahumma shalli ala sayyidina fi'li, dan zikir amali. Dan qauli dan amali. Amali ni perbuatan ni, kalau perbuatan tu tak memuja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak jadi amalan dia tu. Kan? Jadi yang pertama sekali sebelum kita makan, ada orang kata Ustaz baca doa, baca bismillah, macam-macam lah orang isu jawapan kan. Tapi yang sebenarnya yang mula-mula sebelum kita nak makan,
kita zahirkan kesayangan Allah pada kita. Kesayangan Allah pada kita. Sayang kita Allah. Sayang bagaimana? Allah punya kita ada selimut nak makan. Ada orang seberahi nak makan. Allah Akbar. Nah, lepas itu barulah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah dikira zikir. Kita masuk kita Bismillahirrahmanirrahim, masuk kita berzikir juga tu perbuatan tu. Basuh baju Bismillahirrahmanirrahim. Kamu syukur kepada Allah dulu. Allah kurniakan kita tenaga. Allahu Akbar. Ada tenaga. Ada orang sihat, nampak sihat tapi tak boleh bekerja. Kan? Saya adalah anak saya mengadu dengan saya. Orang tu besar, badan besar, memang sesok, pegabdan, tapi buat kerja tak teraya. Tengok, buat kerja tak teraya. Dan nikmat di situ dah berkurang pada dia, walaupun dia muda. Allah Akbar. Tuan-tuan, alhamdulillah, akan ketemu lagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sebab alhamdulillah itu zikir itu. Kan? Kita sambung bab yang kedua. Jadi tak habis tu ya, sampai pukul 9.12. Kalau tadi tak ada bawah, ada apa tu? Tikus. Anak saya bagi yang tikus yang tak pakai tali lah. Mak dia bagi baju, abah dia bagi tikus. Alhamdulillah lah kan. Ada tanda kasih sayang boleh orang tua kan. Tuan-tuan, puan, para jemaah yang dirahmati Allah, syukurlah Allah Taala rahmat sayang kita. Ya, kamu sayang kasih Allah tu yang tak dapat dinilaikan. Allah telah gerakkan kita datang ke surau. Terima kasih sayang Allah pada kita. Terima kasih sayang Allah pada kita. Nak bawa kita ke masuk ke syurga. Jalan-jalan masuk ke syurga. Jadi kita tak sadar kan, yang kasih Allah ni Allah. Jadi kita sambung ya, berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari ya, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, bagaikan hidup dan mati. Ya, bagai hidup dan mati. Tengok ya, ya hadis riwayat Bukhari. Hidup dan mati maksudnya berhubung kait dengan hati. Ya? Berhubung kait dengan hati. Hati sebab zikir ni pada hati. Ya? Kalau hati kita tak berzikir, bermakna hati kita mati. Itu yang dimaksudkan oleh hadis tadi ya. Kemudian orang yang hatinya hidup sentiasa zikirullah. Biasa zikirullah. Ini saya sudah terjemahkan dari hijau ni, tanda hijau ni saya terjemahkan, saya maksudkan sentiasa zikirullah. Ya, orang yang hatinya hidup sentiasa zikirullah. Biasanya buat sesuatu pekerjaan dengan baik dan manfaat di sisi Allah. Dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pekerjaannya jadi ibadah. Dan pekerjaan jadi amal soleh. Sebab pekerjaan yang dimulai dengan Bismillah.
diiringi dengan zikirullah. Ini zikirullah ni banyak sebenarnya tuan. Ya. Faedah cukup banyak. Kalau tuan-tuan rajin lah minta Allah, kan rajin. Kita dirajinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan tengok ya, kita bukan Mu'tazilah, kita ahli sunnah wal jamaah, ya. Ada orang kata kita terlalu mengharap pada Allah tanpa usaha, itu memanglah Mu'tazilah. Tetapi rahmat hidayah ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik sesiapa. Kita cuma mengharapkan Allah bagi kita upaya untuk kita bekerja, termasuklah bekerja menjalankan hati kita supaya bekerja. Hati kita bekerja iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasanya buat suatu pekerjaan dengan baik, pekerjaan jadi ibadah. Pekerjaan jadi ibadah. Jadi amalan soleh. Ya. Di mana pekerjaan itu diiringi dengan zikirullah. Paling tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Permulaan pekerjaan itu. Macam kata orang yang pada gua ibadah tadi. Saya ucap katanya lah. Tuan Haji Jaafar ya, banyak untuk lumus. Saya masa tu dah habis doa, saya balik ingin habis kalau pilah dan 5 anak tak jadi pula. Allah duduk di rumah je, badan tak sihat. Hari tadi pun cuti lagi 2 hari cuti. Kerja Allah. Jadi mana-mana pekerjaan yang diiringi dengan zikrullah menjadi manfaat, jadi amal soleh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia itu rugi, kata Allah. Jadi masa manusia itu rugi. Allah bersumpah dengan masa. Sebab apa kita ni, Allah kurniakan kita ni supaya kita merasai tentang masa. Kalau kita dapat merasai tentang masa yang dijadikan oleh Allah, masa itu bagi kita, kan? Dan kita iringi dengan apa-apa yang kita buat, wa amilus solihat, dengan amal-amal yang baik, ya, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah amal soleh. Mendidik anak, bangun kita hidup, ya. Baca bismillahirrahmanirrahim, baca apa-apa ayat yang berkaitan dengan mendidik anak, baca Fatihah kau, ya. Minta Allah kurniakan kepada kita dapat kita mendidik anak sebaik-baiknya supaya anak kita juga dengan berkat Fatihah, mudahan anak-anak kita ni tadi tidaklah mudah diasuh. Sebab kita nak letak, kita ni ikhtiar, tetapi yang mengasuh sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Rabbul Alamin. Kalau kita faham betul-betul surah Al-Fatihah, Allah itu kalau baca tu meleleh air mata tuan-tuan. Mayang kita meleleh air mata. Istighfar kita meleleh mata kalau betul-betul menghayati. Tapi menghayati ni kadang-kadang kita nak cuba menghayati tak dapat. Selagi tak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita tak ada upaya. Kadang-kadang susah juga kita nak berzikir, kan? Astagfirullah. Tak juga. Kan? Ustaz kata, berzikir kan Astagfirullahalazim, keluar air mata. Tak juga keluar air mata. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Undang dia. Orang yang hatinya mati, yang dimasukkan orang yang hatinya mati, iaitu lupa dengan Allah. Lupa hatinya itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya mati. Kita diberuntunglah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, hati kita hidup. Ada manusia yang hati dia mati, tuan-tuan. Sedih kita. Kesian kita. Tapi kita kalau ada hati kita hidup,
Janganlah kita jadi sombong pula. Hati dan hidup, hati kau mati, tak boleh dah kan. Itu dah jadi unjuk lah nama dia. Ya? Seboleh-bolehnya kita letaklah diri kita ni, ya, dapat tawaduk, dapat merendah diri. Walaupun kita Allah dah kurniakan kita sesuatu nikmat yang baik bagi kita, ya. Letaklah diri ni tawaduk. Jangan sampai tawaduk pula. Sampai terlalu tawaduk, sembahyang pakai sanglet. Tak boleh dah. Ada nak pakai sanglet kata Allahu Akbar, tak payah pakai kopiah lagi. Allahu Akbar, tak pakai baju. Allahu Akbar. Tak boleh dah. Saya pernah mengalami macam tu tuan. Saya tak terang. Saya pakai sorban, saya bersongkok apabila saya sudah bernikah dengan isteri saya. Dapat anak lelaki. Dapat anak lelaki. Ya, dapat anak lelaki. Saya kata janji pada diri saya, kalau saya dapat anak lelaki, saya bernazar saya pakai songkok. Masa tu pakai songkok hitam lah. Jadi bila dapat anak ni dia terasuh kita ni diuji oleh Allah macam-macam. Kan? Jadi cubalah saya merapatkan diri. Apa yang diajar ibu saya dulu, saya amalkanlah semua. Kemudian Allah bagi saya boleh pula bersobat. Alhamdulillah bersobat saya. Saya kata bersobat ni kita ingat, jangan kita pandang orang bersobat tu orang tu riak, jangan. Saya minta sangat, ya. Orang tu bersobat anggaplah orang tu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika, ya, kita ni kadang-kadang dipuji oleh Allah, kadang-kadang disedarkan oleh Allah. Semua tu akan Allah, kuasa Allah. Satu hari saya masa tu duduk menyewa, ya, saya sembahyang, saya campak sorban saya tuan-tuan. Rumah saya tengok, rumah saya tengok. Saya campak sorban saya. Saya campak jubah saya. Saya cuba pakai baju biasa sembahyang. Allahu Akbar. Nak turunkan konon-konon lah. Tengok, budaya iblis macam-macam. Padahal sunnah ni, kalau ikut sunnah ni betul-betul kita dijaga oleh iblis dan terhindar daripada iblis. Konon-kononan nak jadi betul-betul tawaduk lah. Allahu Akbar. Tak jadi dia salah. Jalan tu salah. Bukan dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala. Sepatutnya kita menghadap Allah Subhanahu taala dengan terbaik dari yang baik. Yang terbaik dari yang baik, ya. Kadang-kadang kita ni Allah bagi diri kita ni macam-macam. Dibagi dia macam ni, terima dulu kan, besok dia gini pula kan. Ya. Minta maaf tadi kalau ada cerita saya ni lah. Ini cerita saya, ya. Kalau ada menyinggung masalah ni, tak maaf lah. Jadi hati yang mati lupa dengan zikrullah. Dia lupa, hati dia lupa. Kita minta-minta pada Allah, janganlah hati kita lupa dengan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa lah kita setiap lepas sembahyang, bangun tidur, ya. Bangun tidur pertama sekali kita minta pada Allah SWT, kita dapat mengingati Allah. Melalui bismillah ke, melalui doa bangun tidur ke, pokoknya apa perkataan yang lafaz yang berkaitan menghujam diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, menghujamkan hati kita, roh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Biasanya melakukan kerja kurang bererti bagi hidupnya. Ini orang yang hatinya mati ni, ya. Orang yang hatinya mati biasanya dia melakukan kerja kurang bererti bagi hidupnya. Sia-sia lah, kurang bererti sia-sia lah. Pekerjaannya tak jadi ibadat. Apa-apa yang dibuatnya tak jadi ibadat. Dia basuh, kata orang tadi, tak jadi ibadat. Dia basuh baju, basuh seluar tadi, tak jadi ibadat. Sebab tak digulungkan dengan mengingati Allah sekurang-kurangnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak jadi amal soleh.
Tapi kalau kita dahulukan apa-apa pekerjaan kita dengan bismillah ataupun dengan selawat, ya, maka jadilah amal ibadat kita tu amal yang soleh. Sembahyang lain tuan. Sembahyang ini ibadat khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat khusus bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermunajat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang. Ya, yang special. Sebab kita dah semayang apa kita semayang tadi? Semayang kita diangkat oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar sikit untuk baik ini. Semayang kita kan, kita nak musuh-musuh dan sebagainya. Hati kalau sakit sikit aja menyebabkan semua anggota badan sakit. Ya, saya rasa dah baca itu ini ni. Kita ulang sikit tak apa lagi ya. Sabda Rasulullah SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ya, iza salat salah jasadi kulluh wa iza fasadat fasada jasadi kulluh. Ala wa hiya qalb. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Tetapi bila sakit, bila darah itu sakit, bila hati ketulan itu sakit, maka rosaklah semua badan. Ketahuilah segumpal darah itu ialah hati. Hati kalau ada sakit tuan, mata pun jadi sakit. Cakap atau orang? Bila sakit hati dengan orang, dia tu rosak tak? Hati rosak. Tengok orang yang benci tu, mata tu tak suka menang tu. Benci dia menang kan? Mata dia sasaran. Telinga pun tak suka. Dengar orang bercakap, telinga pun tak suka dengar. Allahu Akbar. Tu sebab punca dia daripada hati. Ya. Lah hati dia sakit, kaki pun sakit. Awak tu sakit, patut kita ziarah. Kaki dia tak nak melangkah tuan. Kaki pun sakit. Tangan pun sakit, tak nak mengulur bantuan. Allahu Akbar. Tapi bila hati tu baik, baik segalanya. Allahu Akbar. Telinga baik, suka mendengar apa yang dia cakap. Mata kita suka nak lihat dia. Kita jalan kita kan, suka ni. Seorang ibu, seorang bapa, kalau benci beranak, mana apa yang dipandang pada anak tu, mata memandang sakit, telinga mendengar daripada suara anak tu pun sakit, tangan pun sakit, sudah ada anak melompat kan, sebab hati sakit. Hati tak tenang. Sepatutnya kita mencari ketenangan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Sepatutnya kita nak mencari ketenangan. Nak mencari ketenangan tu, kita isikan hati kita dengan zikirullah. Allahu Akbar. Ya. Dan perhubungan orang yang berzikir dengan Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Wazkuruni uzkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kamu akan aku, kata Allah. Ingatlah kamu akan aku, kepadaku, nescaya aku ingat pula padamu. Ini bermakna bila kita ingat Allah, Allah ingat kita, bermakna seakan-akan kita bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Rasa tak rasa, sebenarnya kita bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saling ingat mengingati bermakna kita ni dalam keadaan percintaan. Macam dululah kita sebelum kahwin dengan bini kita. Kan? Ingat tak? Kalau sehari tak dengar suara dia, tak sebanu kan? Sama sekali senang je. Main handphone, kita main SMS. Dulu tak ada telefon dah.
Main surat. Aduh, kalau tak ada lama tak jumpa, tak ada terima surat tu, masya-Allah. Kan? Tak ada kalau rumah kita tu jauh duduk dia. Kan? Itu masa tu bercinta. Kan? Kita cerita lama lah ya. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bersyukurlah kepadaku. Ini tuntutan Allah ni. Allah menuntut kita supaya kita bersyukur kepada Dia. Ini firman Allah. Kelemahan manusia, kelemahan kita orang Melayu, ya. Sebab kelemahan kita memahami Al-Quran. Tapi kalau kita dapat memahami Al-Quran, satu petunjuk yang Allah dah bagi kepada kita. Allahu Akbar. Janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nikmat, banyak nikmat. Nikmat tidur, ya. Nikmat bernafas. Nikmat kontut pun nikmat, tuan-tuan. Kontut tak keluar, macam mana asal dia? Oh, kombung. Saya, ya Allah, saya tak ada. Dalam minggu yang lepas, saya kombung. Malam dia naik. Ini masalah makan tadi, masalah makan dan masalah ubat. Ubat banyak dah makan, tuan-tuan. Dia tak asasi, dia kombung. Kontut tak mau kontut. Bila dah keluar kontut, ya Allah lagu, ya Allah, terasa nikmatnya. Ya, kontut tu dah kompis. Ya, nikmat waktu dapatlah tidur, tak tukus. Kelesong ke sana, kelesong sini tak. Ya, cakap terang, saya hantam menunggeng, tuan. Nak keluarkan angin yang ada dalam badan. Menunggeng. Sebab saya ingat kawan saya kata, ayah payah Ustaz, cuba-cuba lah menunggeng. Dan apa? Nasib baik rumah saya tak nampak. Kalau nampak tadi kau dah hati penuh kan. Tak boleh kerja ni tu. Di situ ni. Ya. Jadi nikmat. Dia perhubungan orang yang berzikir dengan Allah. Cara perhubungannya rapat dan erat. Rapat dan erat. Cukup rapat, cukup erat. Cukup rapat, cukup erat. Ada hadis mengatakan sejengkal jari kita, sejengkal di antara kita Allah. Hingga terasa penyerahan diri seluruhnya kepada Allah. Cubalah kita sebut Allahu Akbar, subhanallah ta'ala, Allah Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terasa tak dekat Allah pada kita. Kalau kita ada rasa diri kita ni, kita dekat dengan Allah, alhamdulillah. Bagaimana tuan-tuan, puan-mu, ibu-ibu apa, Allah dah kurnia kita satu nikmat untuk berzikir. Sebut Allah kan. Kaedah zikir macam-macam, tuan. Ada orang suka tawar lampu torang. Ada orang suka lampu gelap. Sebab dia nak menzahirkan hati dia berzikir dengan Allah. Itu zikir khususi nama dia. Ya. Kalau masuk terikat ke apa adalah suara dia tu kan. Ya. Hingga merasai diri sendiri tidak ada. Kadang-kadang kita zikir Allah, Allah. Rasa diri tak ada. Yang ada ruh kita. Itu pun kalau kita terasa. Ruh kita ada, hati kita ada yang bertali arus dengan Allah Subhanahu taala. Yang berhubung dengan Allah Subhanahu taala. Hati kita berhubung dengan Allah Subhanahu taala. Seluruh dirinya macam boneka yang digerakkan. Bila dah berzikir, apa yang kita alami, ya, apa yang kita rasa, kita ni macam seakan-akan digerakkan oleh Allah Subhanahu taala. InsyaAllah sampai kita hafal insyaAllah. Aku berjalan ni bukan di jalan dari Allah Subhanahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita nak mulakan jalan lah kan? Gerak jalan kita ni. Kalau kita dapat merasai kita ni digerakkan oleh Allah Subhanahu taala, kita
Itu nikmat yang paling tinggi, Ustaz. Mana dan itu dianugerahkan derajat yang tinggi. Mohonlah kepada Allah, insyaallah, ya. Saya pernah berjumpa dengan hamba Allah. Tapi kalau kita merasa, jangan kita cakap sebenarnya apa kita rasa. Kita tak bercakap ya. Kita bercakap, kalau cakap kan jadi wujud kan. Saya tamsilkan kepada kawan saya. Dia zikir, bila berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nafi isbat. Adana nafi ya. Nafi menafikan segala Tuhan yang ada, ya, yang ada sebenarnya Allah saja. Itu sebab kita tak mengaku yang lain itu Tuhan. Jangan itu Tuhan kolek. Jangan cakap Tuhan kita satu je. Kita jangan cakap yang itu Tuhan. Tuhan je biar dia saya. Jangan. Ya, dia melakukan syirik. Orang itu kita melakukan syirik. Itu dia. Kita nak takut sebab nak jaga tu betul-betul. Akidahnya lagi betul. Bukan boleh 70%, 90%, 95% tak boleh. Mesti 100%. 100% betul. Jadi dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayar tuan. Susah nak berhenti. Terlampau asyik sangat. Ya? Dia mengikut kaedah, ada kaedah dia tu. Kaedah itu tersusun betul-betul. Tak baca lagu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Susah nak berhenti. Tapi kita taklah tentukan. Kita sampai sudah pun alhamdulillah dah. Sampai kita merasai hati kita berhubung dengan Allah Subhanahu taala pun alhamdulillah lah. Kan? Bukanlah kita nak cari kita ni nak jadi orang yang hebat-hebat. Kalau Allah kurniakan kita, alhamdulillah. Ya. Semuanya kerana Allah semata-mata. Ya. Apa yang kita lakukan semuanya semata-mata kerana Allah. Kalau orang rezeki ni, apa dia buat semata-mata kerana Allah. Mana tidak ada kita masuk dalam tandas pun semata-mata kerana Allah. Sudah orang masuk tandas. Kan? Keluar tandas semata-mata kerana Allah. Masuk dalam masjid semata-mata kerana Allah. Sebab pegangan kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah, tak ada lain kerana Allah. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, amal-amal kita semua kerana Allah. Amal ni bukan saja benda-benda apa. Kalau kita benda yang berhujam dengan Allah Subhanahu taala dikatakan amal soleh. Jadi amal soleh ni hak milik Allah Subhanahu taala, bukan hak kita. Tuntutan Allah, bukan tuntutan kita. Tapi kita nak menuntut pada Allah Subhanahu taala, kita diredai oleh Allah. Ilahi anta maksudi. Kepada engkau saja yang aku maksudkan ya Allah. Tak ada kita masukkan yang lain. Bukan kerana yang lain, kerana Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dan keredaan kau yang dituntut ya Allah. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Orang yang berzikir mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah. Tak ada agungan yang lain dah. Aku dapat ni semua dari dia, tak ada. Aku dapat ni dari Allah. Semua dari Allah. Asbab saja orang tu yang memberi pada kita. Tadi imam kata, "Imam, ni dapat rezeki imam." Dia baginya. Supaya imam supaya kita bagi saya sesuatu kan. Itu pun daripada Allah. Ya. Pendekatan yang gotong royong baik ni. Ada orang kata salah jadi je kan. Sebenarnya dia ikut niat kita. Haji tak apa, haji apa? Haji tak apa kita, datuk tak apa kita.
Ya, siapa yang datang tadi ambil nombor tu kan. Dapatlah siapa yang bertuah kan dapatlah hadiah kan. Itu cara nak menggalakkan orang. Ya. Kita ambil yang baik. Mudah-mudahan diredha oleh Allah lah. Ya. Jadi orang yang berzikir dia tak ada agung yang lain. Ya. Tapi menghormati kena menghormati. Manusia kena menghormati. Ya. Saya terasa salah saya dulu ada kursi betul. Tak kan banyak asli yang lebih umur saya, walaupun kita kunci ilmu saja sama-sama ni, bukan saya tu umur besar dah. Kan? Saya sekarang nak cuba duduk samalah ya. Tahu ya. Baik, orang yang berzikir menyerahkan diri kepada Allah. Dia tak ada serah pada lain, dia serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah diri semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang nak pergi haji, kalau orang nak pergi haji kan, Allah dipasang niat itu semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Itu kemuncak tu kan. Kemuncak ibadat haji lah kan. Semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Apa yang dibuat semua kerana Allah. Ya. Sampai saat ini Allah kurniakan dia ada kelebihan bersedekah pula, banyak dia sedekah. Jumpa orang miskin tu bagilah kau pun habis sedekah kan. Kan? Jadi kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi Mekah, segala orang pergi Mekah biasa memang dia menyerah diri kepada Allah. Itu sebabnya orang nak pergi Mekah ni dia berjumpa ada orang dia suka duduk rumah. Tapi bagi setengah manusia tu dia suka bergaya. Saya mana kenalan-kenalan yang pernah dia jumpa, yang pernah bersama, dia memohon ampun dan maaf. Manalah poin kali ini pergi kali terakhir kan. Tapi ada ulama mengatakan duduk rumah, ada juga orang kata suruh duduk rumah. Kita lah cakap juga tu kan. Barangkali suruh duduk rumah ni supaya orang nak senang nak jumpa kan. Ya. Tapi zaman sekarang ni semua orang kerja. Kita kena fikir pula kan. Semua orang kerja. Bila kadang-kadang kekalutan masa kan, kekangan masa, ngurus anak, ngurus tu, ngurus ni, ya. Semua ibadat kan. Sudah-sudah tak dapat jumpa kita. Sikitnya silap, ibadat tu digunakan pun susah juga. Kan? Hingga ke taraf perasaan bahawa Allah sahaja yang dipandang. Ini tahap dah tinggi dah ni. Ini tahap tinggi betul-betul. Apa yang dipandang semuanya dia isbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja dipandangnya. Pandang dalam bodoh-bodoh dalam surah ni semua ni kan minallah. Apa lagi pandang keluar? Pandang awan, pandang apa, pandang pokok, semuanya Allah, dengan Allah. Sebab semua itu tanda-tanda wujudnya Allah. Tanda-tanda wujudan Allah. Ini baru jatuh apa, sibuk masing-masing itu kan. Jatuh apa pun tak bintang. Usia kan. Tanda kiamat dah tu. Kan. Macam-macam lah tafsiran-tafsiran kan. Hari masa nak ada tanda-tanda kiamat berapa bulan tu? Berapa bulan dah tu? Dia bising-bising tu nak kiamat tu tak ada kiamat. Masjid saya ramai tak padam. Ya, masjid tak ramai padam. Bukan apa manusia ni sadar ada ketika dia sadar. Nanti itulah masalah saya ni, kelemahan saya tak dapat nak tackle pula masa tu kan. Kalau tackle dapat masa tu dapat baru cakap sesuatu lah ini kan kelemahan saya. Ya. Saja tuan ya. Jadi hingga ke taraf perasaan bahawa Allah sahaja yang dipandangnya. Pandang pokok itu berkaitan dengan wujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada kaitan dengan tanda wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan memandang Allah, kita merasai kewujudan Allah. Itu saja, lebih tak ada. Ya,
Kalau ada manusia dapat memandang Allah, tu Allah. Ya. Nabi SAW yang dilahirkan, ya, yang diwujudkan ruh dia di dalam syurga, ya, dia dapat melihat Allah, bertemu dengan Allah semasa Isra' Mi'raj. Itu peristiwa itu kan. Jadi kita menghadap Allah ni, menghadap di atas kewujudan Allah hanya waktu kita Isra' Mi'raj jugalah. Itu waktu kita sembahyang. Allahu Akbar. Tak ingat lain-lain dia. Ya, hati kita berhadapan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku. Itu kalau pergi ke peperangan lain pula ya. Orang tak faham ni. Aku hadapkan wajahku, ya, wajah dalaman. Wajah dalaman. Pendengaran dalaman. Tapi kalau hati yang yang masih lagi terhijab, belum merasainya. Kalau dah terbukanya hati itu, insya-Allah, ya, khusyuk tu lah kita dapat. Tapi khusyuk ni tak 100%. Ya tuan-tuan, tak 100%. Ada manusia yang Allah kurniakan sembahyangnya 50% saja. Ada yang 10%. Itu malah sabda Nabi, ya. Ini bukan kita tengok hadis tadi. Ada yang ada 100%. Kadang-kadang ada, kadang-kadang. Tapi saya jarang-jarang jumpa, kan. Tapi kalau nak selalu jumpa, bawa lah selalu. Lanjut ke, taubat ke, insya-Allah Allah bagi. Jadi hingga ke taraf perasaan bahawa Allah sahaja yang dipandangnya. Apa saja dilihatnya, ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Bermakna siapa yang berzikir? Siapa yang berzikir? Hati berzikir, mata pun berzikir. Dah mata dah dapat zikir dah. Mata kita dapat berzikir dah. Allah pandang. Oh Allah. Mata kita dah berzikir. Apa yang didengar? Terasa kita pujian Allah. Setiap yang bunyi itu, ya, ada hasilnya. Bunyi itu ada puncanya. Puncanya daripada ayam. Ayam berkokok. Tanda Allah Maha Kaya menjadikan ayam. Hebat ayam berkokok dia. 52 pagi dia sampai masa tak ada. Kokok kau. Tak ada tak? Ada. Allah jadikan tu. Allah Akbar. Muka hadis dia mengatakan ayam tu melihat malaikat. Allah Akbar. Ni kalau orang beramah ni, kalau sembahyang malam ke, tahajud ke, kadang-kadang ada separuh tu ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, kan? Summa ilal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Mudah-mudahan malaikat itu bersama-sama. Tapi sebenarnya tuan, orang yang berzikir malam ke, siang ke dengan khusyuk, ya, didatang oleh para malaikat berduyun-duyun. Nanti saya sampai insya-Allah. Didatangi malaikat berduyun-duyun sampai ke arasy. Allahu Akbar. Malaikat tu sampai bersama-sama sampai ke arasy. Mak talian dia tu. Hubungan tu. Orang yang berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah dah janji, kau selawat sekali, aku selawat 10 kali. Tapi kita rasa tak Allah selawat kita 10 kali? Kita rasa tak malaikat selawat kita 10 kali? Nah tuan-tuan sampai rasa, alhamdulillah. Pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kadang-kadang tu tengah berzikir datang bau cium wangi. Cium wangi. Ini benda-benda yang pelik ni. Jangan terkojek pula lagi dan bukan masa dah lebih tidur lah kan. Jangan. Benda tu ada, memang ada kebenarannya. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Itu kenyataan alim. Bau-bau wangian itu ada malaikat rahmat. Allahu a'lam. Tapi kalau orang pergi Mekah macam-macam biasa. Masuk nanti insya-Allah, Ustaz. Masuk Raudhah. Insya-Allah adalah sesuatu yang diagami. Ada sesuatu yang syukur yang tak dapat dibayangkan macam mana wangi. Ya. Orang yang nak meninggal, ya, ahli keluarganya tercium bau wangi yang tak dapat ingat cepat. Setiap yang wangi itu baik ke jahat? Baik. Yang busuk saja tak baik kan? Kalau bau ke ayam tak baik. Kalau bau baik tengah malam tu, jangan sako bunyian. Kalau baik, assalamualaikum ya ahlillah. Orang kata ahlillah. So mereka terahli daripada maka daripada ahlillah. Assalamualaikum ya khaliqullah, ya makhluqah, ya makhlukillah. Macam-macam lah. Ya lapar-lapar yang biasa yang keluar. Ya. Tapi paling tidak kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadillah. Wahai hamba Allah. Kalau misalkan tu rumah kita lah. Aduh, rumah tu saya dulu ada seorang Allah. Cerita sikit ya. Kata akhirnya, Ustaz, saya patah-patah orang katuk pintu rumah saya, Ustaz. Buka-buka tak ada, Ustaz. Bau macam mana? Tak ada bau, Ustaz. Ada sekali tu saya nampak betul, Ustaz. Nampak kelibat putih. Saya bagi betul dia. Ya. Bagilah salam. Assalamualaikum ya ibadillah. Al-Fatihah. Kalau Islam dia dapatlah Fatihah tu, kan? Kalau bukan Islam dengan ayat Quran ni lagi lain tak bukan, kan? Alhamdulillah. Ya. Apa dia amalkannya tak ada lah benda tu lagi yang berlaku. Ya. Jadi, ya. Hingga taraf perasaan bahawa Allah saja yang dipandangnya. Apa-apa yang dipandangnya daripada Allah. Pandang bini pun daripada Allah. Allahu Akbar. Jadi pandangan kita tu dah jadi pandangan berkaitan minallah. Ya? Bukan hati saja berzikir, malahan anggota yang lain pun turut kita berzikir. Mendengar kita bapak ayam, minallah, Allah, subhanallah. Sebut lagi subhanallah, kan? Allahu Akbar. Subhanallah tuan. Kalau saya ceritakan subhanallah ni, ya, di mana pada suatu ketika buku hadis Jabir, ya. Allah Subhanahu wa taala mengukur para malaikat memikul arasy. Ya, maka malaikat pun berduyun-duyunlah memikul arasy. Tak terayur dia tuan-tuan. Arasy Allah ni, ya, tak terayur dia. Maka Allah ajar satu perkataan. Apa perkataan yang diajarnya? Subhanallah. Bila malaikat ni baca subhanallah, maka dapat diangkatnya arasy. Itu bermulanya subhanallah dan menjadi amalan para malaikat. Sejak itu menjadi amalan para malaikat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pula timbul alhamdulillah. Siapa nak timbul guna Allah? Alhamdulillah. Ini usaha asal ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan lembaga bagi Adam alaihi salam, dah sempurnalah. Ya, diringkaskan dari bermacam 7 iris tanah tu kan. Dah dijadikan. Kemudian ditiup ruh.
Yang permulaannya diaktifkan yaitu bagian kepala. Ya, diaktifkan bagian kepala dulu. Jadi apabila diaktifkan bagian kepala ini, Adam itu puasin tuan-tuan. Jangan puasin. Maka Allah ajar alhamdulillah. Maka terkeluarlah perkara diilhamkan Allah SWT pada Adam yang ditiupkan roh tadi, ya, dengan perkataan alhamdulillah. Itu sebab kita sampai sekarang kita pun bila dengar orang musim, kita begitu sebut alhamdulillah. Kita jawab yarham Allah. Jadi inilah yang dinamakan zikrullah, ya. Itu sebab dinamakan zikrullah. Bukan sekadar, ya, qalbi, tapi berkaitan dengan fi'li, perbuatan gitu. Ya. Setengah orang menganggap zikir itu hanya ingat Allah. Ingat Allah itu permulaan, tuan-tuan, ya. Ataupun nama-nama Allah seperti ingatan biasa. Ingat biasa dengan hati lain. Ingat biasa pada pikiran. Ingat dengan hati, kita mengucapkan hati kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ada beza dia, ya. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, La ilaha illallah adalah kalimah yang paling baik untuk zikrullah. Atau zikri fa'alam annahu qawla la ilaha illallah. Kita tengok dalam kitab karangan Imam Ghazali yang mengutamakan la ilaha illallah, ya, mengukuhkan hadis Rasulullah SAW berkaitan zikrullah, yaitu aku zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nabi juga pernah bersabda, hari kiamat tidak akan tiba selagi ada orang menyebut la ilaha illallah. Selagi ada manusia di dalam dunia ini menyebut la ilaha illallah, maka kiamat belum lagi tiba. Ini sabda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Musa AS diberitahu oleh Allah bahawa zikir itu adalah ibadat penting yang paling disukai oleh Allah. Ibadat penting, jatuh kepada ibadat, ya. Berzikir jatuh pada ibadat, ya. Sebab kemampuan zikir dapat menimbulkan perasaan ikhlas semata-mata kerana Allah, ya. Yang mendalam dalam jiwa orang mukmin, ya. Jadi apa yang kita buat semata-mata kerana Allah, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata kerana Allah, ya. Maka la ilaha illallah digelar pembersih hati. Jadi kalau siapa nak belajar pembersih hati, bolehlah mula-mula, kan. Mungkinlah la ilaha illallah, ya. Di awal zikir Allah, mengingati Allah. Awal zikir mengingati Allah, ya. Jadi amalan, ya, untuk membersihkan hati, maka rajin-rajinlah kita, ya, berzikir dengan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah ini ada dalam kitab Imam Suyuti, ya. Berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis dhaif, tapi kita boleh pakai sebab hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah amal boleh kita amalkan, ya, tapi bukan untuk berhujah, ya. Disebut la ilaha illallah ni panjangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, panjangkan la, ya. La ilaha illallah juga dinamakan anak kunci pembuka syurga, ya. Anak kunci pembuka syurga. Dan pintu syurga akan terbuka kepada orang yang berzikir, ya, dengan penuh ikhlas. Apa boleh zikir, dia ingati Allah, hatinya bergantung dengan Allah, dah pasti dia akan mengikuti apa-apa segala yang diperintahkan oleh Allah kepada-Nya, dia akan melakukannya. Pasti, insya-Allah, ya.
Pintu surga banyak, tapi anak kuncinya yang satu itu boleh membuka semua pintu surga. Itu pernah hadis dia ada satu hadis itu mengatakan la ilaha illallah kalau ditimbang dengan semua isi-isi dunia sebelah ni la ilaha illallah masih berat lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Tidak ada yang paling agung pada pandangan Allah selain zikrullah la ilaha illallah. Ya, tidak ada paling yang agung pada pandangan Allah melainkan zikir la ilaha illallah. Ini nak menaikkan darjat la ilaha illallah. Ya. Tengok sikit ya, dah habis kan? Harap dia sampai ke bab 3 ni. Bab 3 tu sikit ya. Allah bertanya lagi kepada malaikat, pernah tak orang yang berzikir itu milik aku? Pernah tak orang berzikir itu milik aku? Apa jawab? Tak pernah wahai Allah. Jadi kalau siapalah berzikir dapat pandang Allah, itu melalut, baca lalut. Ya? Itu cuma merasai kewujudan Allah saja. Ya? Mukhalifatahu ta'ala lil hawa, kesalahan Allah itu dengan sesuatu yang baharu. Yang malaikat tidak, wahai Allah. Dia tak pernah lihat Allah. Orang yang berzikir itu tak pernah melihat Allah. Allah bertanya lagi, apakah anggapan mereka sekiranya mereka melihat aku? Apa anggapan orang yang berzikir ni kalau sekiranya melihat aku? Tanya Allah pada malaikat. Jawab malaikat, jika demikian mereka akan bertambah-tambah lagi menyati dan memuliakan. Bertambah-tambah lagi. Ya. Kalau umpamanya kita ni dapat melihat Allah, tak nak tinggalkan tempat duduk tu. Selama-lama ni nak ingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah bertanya lagi, pernahkah mereka melihat neraka-Ku? Pernahkah mereka itu melihat neraka-Ku? Orang yang berzikir itu pernah tak melihat neraka-Ku? Kata Allah. Ya, jawab malaikat, belum pernah wahai Allah. Dan Allah tanya lagi, bagaimana kalau mereka melihat neraka-Ku? Macam mana kalau berzikir itu melihat neraka-Ku? Ini biasa ni. Kalau ada permulaan orang berzikir ni, ya, yang pertama sekali dia nak mengamalkan istighfar, astagfirullah kan. Dia minta kepada Allah SWT kurniakan dia masuk, ya, masuk untuk istighfar, ya, selepas bertaubat, kan, istighfar astagfirullahaladzim. Jadi biasa je, ya, orang-orang yang ahli zikir, bila dia nak memulakan zikir astagfirullah, dia akan menggambarkan, mengumpulkan segala, mengenang-enangkan segala perbuatan yang mendatangkan dosa pada yang pernah dilakukan. Kita faham ya? Faham? Dikenang-kenangkanlah semua dosa-dosanya. Kadang-kadang ahli zikir yang tertentu ini sampai tahapnya terasa dia akan seakan-akan dia ni dimasukkan ke dalam lubang neraka. Masa itulah apabila dah dosa-dosa dikumpulkan, terasa macam tu, ada yang dapat terasa macam tu. Meraung, menangis. Kalau orang lelaki menangis, bayanglah macam mana orang lelaki menangis, kan? Menyebut astagfirullahaladzim kali pertama tu. Setelah dikenang-kenang semua dosa tu, menyebut astagfirullahaladzim kali pertama tu. Dalam masa duduk tu, Allahu Akbar. Apa yang dirasa tak dapat nak cakapkan pada orang lain. Tak dapat nak dikabarkan kepada orang lain. Dosa dengan mak bapak dia, dosa dengan makhluk, dosa dengan binatang, dosa dengan tu, semua dikumpulkan, dikenangkan betul-betul. Ya, mohon ampun dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebut kali pertama astagfirullahalazim, Allahu Akbar. Memang, ya.
Kalau dia betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, memang menanglah aibat tu. Jadi jangan lepas pulang tuan ya. Jangan lepas pulang kalau tiba bulan puasa. Kan? Bulan Rajab. Ada istighfar bulan Rajab nama dia. Ada ya? Dalam kita lama dulu ada. Tuan tengoklah buku dalam kitab Majmu' Syarif. Kitab tu kecil dia. Ada kuning, ada merah, ada hijau tu kan. Macam istighfar bulan. Jawab mereka bertama-tama lagi memohon perlindungan daripadamu supaya dilindungi dari neraka. Kita biasa Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inni as'aluka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa'udzubika min sakhatika wan nar. Kita harap malaikat yang kita beri salam tadi ya. Berkata dengan kalimah amin. Kan? Ma'udzubika min sakhatika wan nar. Kita harapkan juga ya malaikat yang ada sebelah kiri kita atid ya melafazkan perkataan amin. Kemudian Allah berkata kepada malaikat bahawa Allah telah mengampunkan dosa mereka yang berzikir itu. Allah berkata kepada malaikat bahawa Allah telah mengampunkan dosa mereka yang berzikir itu. Kita tak sadar dosa kita diampun, tak diampun. Kadang kita berharap dosa kita, mengharap pada Allah SWT, dosa kita Allah ampunkan dosa kita. Di Rasulullah SAW lain ya. Rasulullah SAW dia istighfar ya. Bukan dia tu minta ampun kepada dosa-dosa dia. Rasulullah SAW dia maksum tuan. Ya. Rasulullah SAW, Allah kurniakan kepada Rasulullah SAW beristighfar. Tiap malam beristighfar berapa kali? Ada yang kata 70, ada kata 100 kan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan derajat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ya, bukan dibayangkan disambungkan kita dengan Rasulullah. Rasulullah satu kali dia orang yang baik-baik. Rasulullah bagi Rasulullah SAW ni orang yang istimewa, orang yang terpelihara, orang yang mulia di sisi Allah. Kita ni macam mana? Siapa lah kita ni kan? Takkanlah 100. Takkanlah berkira. Salah nak tauhid pula kan? Ya? Kaedah zikir. Banyak ni bedah ni. Ya. Saya rasa cukup setakat ini dulu. Ya. 9 minit dah tak sudah. Maaf lah ya tuan. Janganlah tuan anggap saya ni lebih daripada tuan. Kita sama ya. Saya ni sama tuan. Kita kongsi sama-sama. Saya cuma membaca apa yang ada sini saja kan. Satu hari besok saya akan cakap dari mana saya dapat benda-benda di sini. Tuan carilah rujuk di kitab ni. Ada ya, boleh baca. Tapi saya nak memudahkan cara, saya buat cara ni. Kalau ikut taubatnya kitab tu kan. Tapi tak habislah. Dia mau dalam sebulan 2 bulan ya habis kan. InsyaAllah dalam 3 minggu 2 minggu habis selesai kan. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Dalam masa ini kali ada tergores di tuan ya. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.